kita cerita pasal riba. Dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah kata, akhir zaman nanti semua akan kena riba. Yang paling bersih pun akan kena debunya. Hari ni siapa yang 100% selamat daripada riba? Tak ada. Riba ni salah satu dosa yang serius. Bahkan ada ulama yang mengatakan ia dosa paling besar selepas syirik. Ada terdapat hadis-hadis yang berkata dia sama seperti berzina dengan ibu sendiri. Sebab riba ni, ada kata kenapa riba ni teruk sangat Ustaz? Sebab kalau awak tengok, riba finances wars. And wars in the world being perpetrated mostly by bankers. Sebab the military industry is the biggest money making industry. So they fund war industry untuk dapat pulangan. Mostly comes from bankers' coffers. Perkataan bank tu datang dia perkataan apa? Banki. Banki ni adalah bench. Kerusi di mana orang Yahudi dekat Europe dulu duduk untuk ambil riba. Hutangkan riba. Itu dia panggil banki. So bank tu sendiri is a dirty word. Dia macam brothel. The word bank is as dirty as the word brothel. As far as Muslims are concerned. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, riba ataupun interest ni justified kerana apa? Kerana inflasi. Inflasi tu maksud dia apa? Duit awak hilang nilai. Secara mudah cakap lah, supply duit tu bertambah kan, sampai dia hilang nilai. Bila dia kata 2% inflation, 1% inflation, maksud dia harta awak pada tahun tu hilang 1%. Turun nilai 1%. Turun nilai. Itu setahun Kalau awak baca setiap tahun ada inflasi, awak banding duit awak RM100 sekarang dengan 10 tahun lalu, berapa peratus dah hilang sebenarnya? Nilai RM100 tahun 2010 dengan nilai RM100 tahun 2020, berapa peratus sebenarnya sudah hilang? RM100 2010 boleh beli apa? Mungkin 1 troli punah, mungkin. Okeylah, kita kasih more crude example, early 2000. RM100 dengan 2022. Can we safely say it has lost nearly 40% of its value? Saya agak-agak telah hilang hampir 40% nilai duit. Maksud dia kalau awak simpan dalam bank, awak tak buat apa pun, duit awak ada orang ambil. Dia jatuh nilai, jatuh. Jadi setiap tahun berlaku pengurangan nilai duit kita. Faham konsep ni Duit yang sama tidak lagi boleh beli barang yang sama. Dia akan menurun, hilang nilai. Saya pernah terbaca satu statistik dulu. Pernah ada ratusan wang kertas dalam dunia ni dan 91 or 92% semuanya telah hilang at least 50% of its value. Bukan main-main. Duit kalau RM1 dia dah jadi RM500,000. Hang tak buat apa. You sibuk kerja, duit you tu hilang nilai. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wala tabkhasun nasa asya'ahum." Jangan kamu mengurangkan nilai harta manusia. Ini berlaku di zaman Nabi Shu'aib. Antara perjuangan Nabi Shu'aib adalah melindung harta manusia. So bila inflation rate naik, so interest rate mesti naik bersesuaian dengan inflasi. Sebab kalau saya hutangkan awak RM100,000 sekarang, awak bayar lagi 20 tahun dengan jumlah yang sama. Fair tak? Dia orang tanya. The bankers will ask you, is it fair? Because the 100,000 that you have, that I give you now, is not the same with the 100,000 that you're going to repay me back. So this is how they justify the interest rate. Okay, pelajar ekonomi dah tahulah benda ni. Yang tak belajar ekonomi, saya terangkan sikit. Pakar-pakar kalau dengar saya cakap salah, cakap je saya salah, saya akan tarik baik, saya akan minta maaf. Mereka menjustifikasikan riba ataupun interest kerana berlaku inflasi. So the 2% interest, 3% interest, 4% interest, 5% interest is to compensate for the inflation rate. Therefore it is justified. Siapa yang nak maklumat lebih lanjut, boleh pergi ke sebuah website bertajuk Movement for Monetary Justice. Ini adalah satu kumpulan profesor-profesor, bekas-bekas banker di Malaysia ini. And all of them are Muslims. Ada profesor di Universiti Melaya, Economic. Ada ex-Islamic banker. Ada ex-CEO Bank Islam. Bergabung untuk expose the nonsense of banking. So yang cakap ni bukan orang tepi jalan tetapi pakar. Pakar dalam bidang perbankan. Pergi juga Positive Money. Just Google Positive Money. Dia akan ceritakan awak sejarah kewangan. This is all a scam. Sorry to say. The system is a scam. The system, the whole banking system, kita kata financial system modern hari ni, memang tak kena dengan agama kita. Saya dah lama tak berbicara tentang benda ni. Isu akar dia, yang orang kena tanya adalah, kenapa duit kita selalu hilang nilai? Saya bercakap bukan daripada otak saya sebagai seorang ustaz. Because I've sat with these professors, I've sat with these economists, I've sat with these bankers, and we have discussed these things. Okay, dia orang tunjuk data, dia orang tunjuk kajian dan datang dari pengalaman mereka. So soalan dia, kenapa duit kita ni sentiasa hilang nilai? Tapi mereka akan jawab balik. Mereka kata ni ada value, saya beli ni dengan duit kertas. Awak beli macam-macam dengan duit kertas. Bergantunglah masyarakat nak letakkan harga berapa dekat ringgit tu.
bergantung kepada supply dan demand. So siapa kata tak ada nilai? Dia ada nilai. Dan nilai duit boleh naik dan turun. Memang punca masalah dia adalah pada the nature of the money itself. Awak sedar tak, duit fiat yang kita guna hari ini tidak cukup syarat untuk jadi duit sebenarnya. Even kalau kita ukur dengan definisi modern economics, bukan dengan fake Islam, jauh lah. Piawaian muamalat kita jauh lebih tinggi. Even if you use a lesser standard of modern economics, duit kita hari ini tak cukup piawai untuk jadi duit. 3 syarat untuk jadi duit: means of exchange. Nombor 2 adalah store of value. Nombor 3 adalah measure of value. Ni bukan urutan kepentingan, Ni 3 benda saya cakap. Syarat kedua tu paling penting sekali untuk jadi duit. Dia mesti ada kemampuan menyimpan nilai duit awak. Nilai peluh awak, nilai usaha awak. Awak kerja 20 tahun lepas, awak dapat 100,000. Duit yang benar-benar layak menjadi duit, dia mampu menyimpan titik peluh awak selama-lamanya. Itu duit yang layak. Bila dia jadi credible store of value, barulah dia boleh jadi measure of value. Dan bila dia jadi measure of value, baru dia layak menjadi means of exchange. So the party dia adalah isu store of value. Saya buat perbandingan mudah saja. I'm just nak wake us up from the sihir of modern economics. Dia sihir sebenarnya. Orang tahu ni maju Ustaz. Oh, cryptocurrency kita dah maju. Ustaz ni cerita apa lagi ni? Pasal muamalat ni. Ustaz ni cerita apa lagi pasal gold and silver contoh. Ustaz ni cerita apa pasal dinar dan dirham contoh. Contoh mudah saya bagi. 1 dinar zaman Nabi boleh beli seekor kambing. 4.25 gram of 22 or 24 karat gold can buy you a sheep. Sampai hari ini 1 dinar can get you a sheep. After 1,400 years. You tak setuju dengan saya, you rujuk buku Roy Jastrom bertajuk The Golden Constant. Dia kaji selama 500 tahun emas ni ada nilai yang stabil. Walaupun ada naik turun, tapi dia naik sikit turun sikit. Dia bukan macam fiat. Boom. Dia bukan lagi macam cryptocurrency. Boom, 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 boom. So, duit kita ni, dia punya supply sentiasa bertambah. Saya buat small googling. Berapa sebenarnya duit seluruh yang ada dalam dunia ni? Dan duit ni ada tahap-tahap. Dia ada M0, ada M1, ada M2, ada M3, ada M4. M0 ni adalah cash, shilling, duit kertas. M1 tu dia ada perincian dia. M2, M3, M4 ni derivatives, hedge funds, deposit dalam bank. So berapa total duit dalam dunia ni kalau kumpul? It's around 1.5 quadrillion US dollar. Bukan billion, bukan trillion, tapi quadrillion pada tahun 2020. Dan pada tahun 2010, it is around 600 trillion. So hanya dalam masa 10 tahun, the money supply of the world have doubled. Nak cari data the total money supply in Malaysia susah sikit. Mungkin saya yang tak jumpa. Saya sangat nak cari. Kita kena buat perbandingan. Kita start daripada tahun 2000. Berapa total money supply kat Malaysia ni? M0 sampai M4. Tahun 2020 berapa? Saya suspect. This is my suspicion. At least daripada 2000 sampai 2020, maybe at least dia dah double ataupun triple. Ustaz, baguslah Ustaz, duit dah banyak. Wait a minute. Duit ni, apabila dia terlalu banyak, dia jatuh nilai. Khususnya apabila, ini awak kena baca pasal inflasi lah. Dia macam pasir kan? Pasir tak bernilai sebab banyak sangat. Emas bernilai sebab dia rare. Kalau tiba-tiba besok pagi bangun, semua tanah dalam dunia ni bertukar jadi emas, maka emas yang awak simpan semua akan ada nilai tak? Akan hilang nilai. Sekarang soalan dia, macam mana duit boleh bertambah? Shouldn't there be a cap to money? The supply of money should be capped, should be limited. CAP cap should be limited. Or money can just grow. It should be limited. Dia mesti dihadkan. Siapa yang buat duit ni sebenarnya? Creating money out of nothing ni? The banks. Every time ada new loan, new money is created. Tahu tak? Tak percaya, rujuk dekat 2 website yang saya bawa tadi tu. Nah, ni bukan website main-main. Ni bukan website konspirasi teoris cikai-cikai level-level Nabi Adam turun kat Gunung Jerai. Jangan memalukan orang Melayu. Kita bangsa bertamadun. Ni turun kat Gunung Jerai, ni turun kat Gunung Jerai. Mabukkan masyarakat. So, kita masuk bercerita berkenaan dengan supply duit. Setiap kali ada orang ambil hutang, bank akan buat duit baru. Awak tahu tak, kalau semua orang kat Malaysia ni nak keluarkan duit daripada bank, bank tak ada cukup duit. Tahu tak? So kalau berlaku krisis, orang panik, berlaku bank run, semua orang nak dikeluarkan duit, duit tak cukup. Sebab dia ada satu benda dipanggil fractional reserve banking. Fractional reserve banking ni, duit simpanan bank tu, dia hanya diperintahkan untuk simpan dalam 10% saja. Reserve dengan on paper. Ada kata sebenarnya lebih kecil daripada tu Ustaz. Ada kata far lesser than that. That means kalau semua nak cash out, duit tak ada. Banking kita dah tahu masalah dia apa. Dia tak perlu minta izin awak pun. Dia tak perlu beritahu awak pun. Sebab dah ada dalam awak punya perjanjian. Once awak deposit, dia boleh buat apa dia nak. Of course lah with some restriction. So masalah dia adalah pada duit itu sendiri. The means of exchange that's being used. Don't bring to me cryptocurrencies. Cryptocurrencies are not that different.
Ada orang kata, Ustaz, tapi cryptocurrency ada limit. Dia ada cap. Hakikatnya, you can break down 1 Satoshi to as small as you want. Awak boleh jadikan 0.1 Satoshi, awak boleh jadikan 0.01. Tak cukup supply, 0.001. Tak cukup supply, 0.0001. Tak cukup supply, tambah lagi 0 kat depan. So, dia punya limitation tu sebenarnya adalah not real. Tapi if you're talking about real commodity, dia of course ada limited supply. Emas tu awak tak boleh nak potong sekecil-kecilnya. Dia mesti ada certain level, you have to stop. They say, ni saja supply yang ada. Dan kita kena naikkan harga lah, naikkan harga emas. So, it must be limited. Okay, so awak dah tahu masalah kenapa bank ambil interest. Sebab duit itu sendiri bermasalah. Tak payah saya tanya saya berkenaan riba lagi lah. Okay, interest is riba. Okay, interest is riba.